الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا رب يسر ولا تعسر يا كريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada hari ini untuk kita sambung pengajian kita dalam kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah yang dikarang oleh Syekh Dr. Mustafa Sa'id Al-Khind. Jadi insya-Allah kita dah sampai kepada muka surat 67. Kita dah sampai kepada muka surat 67, iaitu Mu'tazilah. Perbahasan berkaitan dengan firqah-firqah ataupun kita kata pecahan-pecahan kelompok di dalam akidah. Jadi sebenarnya dalam bab pecahan-pecahan ni sebenarnya memang banyaklah para ulama kita menuliskan kitab, ya. Antaranya yang masyhur dikarang oleh Syekh Abu Qahir Al-Baghdadi, iaitu kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Itu yang detail lah, dan kitab-kitab yang lain yang para ulama kita tuliskan, ada ditulis oleh Imam As-Subki, ditulis oleh imam-imam yang ramai berkaitan dengan pecahan-pecahan akidah. Dan ini antara yang dimuatkan di dalam kitab Syekh Mustafa Sa'id Al-Khind yang kita dah baca sebelum ni, iaitu golongan Jabariyah. Ini kita akan masuk kepada golongan Mu'tazilah. Dia kata di sini, qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Mu'tazilah, antara pendapat mereka menafikan sifat-sifat ma'ani bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu sifat ilmu, qudrah, iradah, hayat, sama', basar dan kalam. Mereka juga menafikan manusia daripada dapat melihat Allah pada hari kiamat. Perbuatan manusia sama ada yang baik ataupun yang buruk bukan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Islam yang melakukan dosa besar tidak dianggap beriman dan tidak pula kafir, tetapi berada di antara kedua-duanya. Mereka kekal di dalam neraka tetapi tidak diazab sebagaimana orang musyrik. Allah wajib memilih yang lebih baik untuk hamba-Nya. Antara pemimpin mereka ialah Wasil bin Atha Al-Ghazal, seorang daripada murid Hasan Al-Basri. Tuan faham apa dia cakap? Dia Mu'tazilah ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Sebenarnya secara ringkaslah kita kata, ini antara pimpinan dia lah, Wasil bin Atha ni. Jadi antara pimpinan kepada Mu'tazilah ni lagi, antaranya Ali Al-Jubba'i, Imam Ali Al-Jubba'i. Dia ni merupakan ayah tiri kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Dia merupakan ayah tiri kepada siapa? Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Siapa Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari? Iaitu yang kita kenal hari ini dengan Asy'ariyah ni lah. Dia punya susunan akidah dia yang sampai kepada hari ini, yang perbahasan dia panjang lah, sampai pada hari ini sifat 20.
yang kita mengaji sifat 20 ni. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamu bi nafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. Sampailah habis sifat 20. Itu yang dibawa daripada turuk ataupun daripada jalan Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan juga Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kita dua mazhab kita dalam akidah yang dipegang oleh majoriti umat pada hari ini. Okey. Jadi pada asalnya Imam Abu Hasan Ash'ari ni dia berfahaman dengan fahaman Mu'tazilah. Dia berfahaman dengan fahaman Mu'tazilah. Dia daripada kecil dididik oleh Imam Ali Al-Jubba'i, iaitu pimpinan Mu'tazilah pada zaman tu. Jadi Imam Abul Hasan Ash'ari ni dia memang mendapatkan didikan sebagai seorang Mu'tazilah, didikan ilmu Mu'tazilah yang akhir sekali dia pun jadi pimpinan kepada pimpinan Mu'tazilah juga pada zaman dulu ni. Sampai satu ketika Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari ni dia mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mimpi sebanyak 3 kali. Mimpi Rasulullah SAW ni sabit dalam hadis Nabi SAW lah. Man ra'ani fil manam fasawfa yarani, ataupun fasayarani yaqadatan. Adalah fa inna syaitan la yatamathalu bi. Sesiapa yang melihat aku di dalam tidur, maka sungguh dia melihat aku, kata Nabi SAW. Fa inna syaitan la yatamathalu bi. Sesungguhnya syaitan tidak mampu ataupun tidak boleh untuk menyerupai denganku ataupun menyerupai aku, kata Nabi SAW. Maka hadis tu valid sampai sekarang lah. Tak pernah hadis tu ditolak pula oleh para ulama sampai ke hari ini. Maknanya sampai ke hari ini memang akan ada orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang ada. Dan orang-orang tersebut adalah orang pilihan Allah. Orang yang hati dia ta'alluq ataupun keterkaitan hati dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terlalu erat, sehingga kan dia diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Itu dia. Maka perbanyakkanlah selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dapat melihat Rasulullah tu, masya-Allah, itu anugerah besarlah. Dia tak nak lain dah, dia nak Rasulullah je. Gitu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, 3 kali Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari ni mimpi Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW setiap kali mimpi itu, 3 kali itu Rasulullah SAW menyuruh Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari ini untuk kembali kepada akidah, kembali kepada Al-Quran dan hadis. 3 kali kepada Al-Quran dan hadis. Akhir sekali Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, pendek cerita, dia kaji-kaji balik berkaitan dengan akidah Mu'tazilah ini. Dan akhirnya pada satu hari, pada ketika tersebut dia sedang memberikan khutbah Jumaat. Dia sedang memberikan khutbah Jumaat. Pada ketika tersebut dia telah mengisytiharkan, setelah dia selesai khutbah tu, dia mengisytiharkan untuk untuk keluar daripada fahaman Mu'tazilah. Dia ambil dia punya jubah imam dia ketika tersebut. Jubah imam ni jubah yang macam imam Mekah pakai tu kan. Dia sarung macam ni, dia bukan jubah macam ni. Yang ni asalnya orang panggil qamis ni kalau ikut pada istilah. Yang betul-betul dipanggil sebagai jubah ni adalah yang di luar ni sebenarnya, yang tak ada butang. Tapi biasa kita panggil ni sebagai jubah, tak apalah. Tak ada masalah lah. Maksudnya kalau kita tengok dalam ta'rifan dalam hadis-hadis,
dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah bagi Imam Tirmizi dan sebagainya, maka makna jubah tu adalah yang di luar. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Abu Hasan Asy'ari dia kata, saya keluar daripada akidah ini seperti mana saya menanggalkan jubah ini. Maknanya apa? Bila dia tanggalkan jubah, maknanya dia takkan kembali kepada akidah Mu'tazilah. Bila dia tanggalkan jubah dia dan dia telah isytihar kata dia ini orang yang telah keluar daripada akidah Mu'tazilah, maka dia pun telah pergi ke rumah dia. Dia telah duduk dalam rumah dia selama lebih kurang 2 minggu, ataupun ada setengah pendapat mengatakan 15 hari. Dia telah duduk dalam rumah dia selama 15 hari. Dia telah beruzlah, maknanya dia telah tinggalkan orang yang lain ketika tersebut. Dan dalam masa 15 hari itu dia telah mengkaji hujah-hujah, mengkaji hujah-hujahnya daripada Quran, hadis dan juga hujah akliyah, hujah akal. Sebab golongan Mu'tazilah ini mereka melebihkan akal hujah akliyah, mereka melebihkan hujah akal daripada Quran dan Sunnah. Itu golongan Mu'tazilah. Sebab itu golongan Mu'tazilah ni mereka antaranya mereka menafikan ru'yatullah, menafikan untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Itu salah satunya. Jadi panjanglah perbahasan ni, insya-Allah kalau sempat kita akan bahaskanlah, tapi panjanglah, banyaklah. Dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, antara lainnya Mu'tazilah ni dia mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala wajib buat salah wal aslah. Salah wal aslah ni maknanya apa? Allah Subhanahu Wa Taala wajib buat benda yang baik dan yang lebih baik. Wajib. Senang cerita kalau kita sebut wajib lah. Kalau kita sebut wajib ni, satunya Allah SWT ni terpaksa lah. Tak ada iradah lah bagi Allah, tak ada kehendak lah bagi Allah. Sedangkan kita tahu Allah maha berkehendak, kan? Tapi bila Allah SWT wajib buat baik, maknanya tiada kehendak lah bagi Allah. Kalau Allah tak buat apa namanya baik, maka jadi apa? Kan? Sebab Allah seolah-olah dikerasi, dalam bahasa lama, dalam bahasa kitab pondok, dikerasi ataupun dipaksa untuk buat juga baik. Begitu. Sebab apa? Sebab wajib. Itu dia. Ini antara pendapat golongan Mu'tazilah lah, yang mana mereka kata Allah wajib buat baik. Dan banyak lagi. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, maka Imam Abu Hasan Asy'ari ni dia telah mengkaji balik Quran, hadis dan juga hujah-hujah akal, yang akhirnya Allah SWT telah memilih dia untuk mematahkan hujah-hujah ayat tiri dia tadi, iaitu Ali Al-Jubba'i. Maka ketika tersebut ramai di antara golongan-golongan Mu'tazilah ketika tersebut mereka telah terdiamlah, dan ada di kalangan mereka telah rujuk kembali kepada Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dia sebenarnya Mu'tazilah ni pada zaman dulu, zaman Bani Abbasiyah dia kuat. Bani Abbasiyah dia kuat, sehingga kan ketika tersebut ada lebih kurang 3 khalifah yang Mu'tazilah. Khalifah apa? Mu'tasim, Khalifah Mu'tasim billah, Wasiq billah, dengan seorang lagi siapa? Jadi ada 3 khalifah ni, maka mereka ni setiap daripada pemerintahan mereka akan paksa orang-orang masyarakat ni untuk menganut Mu'tazilah, untuk menganut fahaman mereka. Mereka akan paksa, sehingga kan mereka telah panggil Imam Ahmad. Mereka telah panggil Imam Ahmad bin Hanbal untuk berhujah dengan pemuka-pemuka Mu'tazilah. Tapi Imam Ahmad dikatakan tak mampu untuk menjawab soalan mereka. Bukan makna tak mampu tu kerana Imam Ahmad ni tak reti, tidak. Tapi sebab Imam Ahmad ni dia punya pegangan akidah dia tu pegangan kita kata Quran hadis sahaja. Dia tidak ada pegangan yang kita kata berkaitan dengan kaedah-kaedah akal, dia tak ada. Kaedah-kaedah akal dia tak ada. Itu dia. Maka dia hanya, kalau contohnya orang tu datang, dia hanya bagi Quran hadis saja. Dia tak ada kaedah akal.
Contohlah, saya bagi contoh pada tuan-tuan lah. Kita hari ni kita belajar sifat 20. Sifat 20 yang pertama sekali sifat wujud. Yang pertama sekali sifat wujud. Maka dalam sifat wujud ni tuan-tuan, dia ada qawaid aqliyah, iaitu apa? Kaedah akal ataupun hujah akal. Maknanya kalau kita nak mengatakan Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat wujud, iaitu ada, apa hujah akal yang kita boleh ambil? Antaranya apa? Adanya alam ini. Maka bila adanya alam ini, membawa makna bahawasanya alam ini dia tidak akan terjadi dengan sendirinya. Maka sudah pastilah dia dicipta oleh Tuhan. Maka itu menunjukkan Tuhan itu mesti ada. Macam tu. Boleh faham? Itu hujah akal. Tapi Imam Ahmad ni dia terus ambil pada Quran sahaja. Lepas tu bila orang datangkan i'tirad ataupun penolakan kepada hujah Imam Ahmad, dia pun dah tak boleh nak pusing balik dengan akal. Kalau kita dalam zaman sekarang ni kita panggil sebagai kaedah mantik lah, ataupun kaedah menggunakan ada aspek-aspek falsafi lah dan sebagainya. Tapi tak apa, itu perbahasan dia lagi lebih dalam lah, lebih luas. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, maka pemerintah ketika tersebut mereka memaksa Imam Ahmad dan sebagainya ni untuk menyatakan Quran itu adalah makhluk. Sedangkan kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita kata Quran itu adalah kalamullah. Itu perbahasan dia panjang tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Kalam di situ apakah makna kalamullah tu? Kalam nafsi ke kalam lafzi? Itu tak apalah. Nanti kita akan bahaskan. Itu tuan-tuan letak tepi dulu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, bila Imam Ahmad ni dia tidak mahu untuk mengakui segala fahaman-fahaman Mu'tazilah ini, maka Imam Ahmad ni telah dipenjara. Dan Imam Ahmad ni telah diseksa oleh khalifah-khalifah tersebut. Sehingga dikatakan tangan Imam Ahmad ni dia punya urat dia dan sebagainya dah tak boleh berfungsi, kena teruk, kena pukul. Itu Imam Ahmad. Sampai satu ketika Imam Ahmad ni diseksa lagi sehinggalah hampir terlucut seluar Imam Ahmad. Dia kalau bahasa Arabnya dipanggil sirwal. Dia bukan seluar. Kalau kita bahasa Melayu seluar. Kalau bahasa Arab sirwal, dia ra depan dia. Sirwal dengan seluar beza. Walaupun dia punya cara nak sebut tu nak sama. Sirwal ni macam mana? Kalau tuan-tuan biasa tengok orang pakai seluar yang yang besar sikit tu. Kalau tuan-tuan biasa tengok orang pakai seluar macam seluar tabligh lah, kan, jemaah tabligh punya seluar tu, kan. Itu sirwal. Itu sunnah Nabi SAW. Banyak hadis-hadis Nabi SAW cerita tentang sirwal. Ada. Jadi Imam Ahmad dia pakai sirwal tu. Maka ketika dicambuk dengan cemeti ketika tersebut, maka hampir terlucutlah seluar atau sirwal Imam Ahmad. Bila hampir terlucut sahaja, maka tiba-tiba ada satu tangan yang sangat bersinar, tangan seperti tangan emas, nampak tangan sahaja yang mengangkat kembali seluar Imam Ahmad. Dan diorang tak tahu siapa, hanya nampak tangan je, tak nampak individu. Itu dia. Malah setelah daripada itu seluar dia jadi makin ketat, makin kemas. Jadi banyaklah para ulama kita yang telah dipenjara, telah seksa oleh golongan-golongan pemerintah Mu'tazilah. Maka Imam Abul Hasan Al-Asy'ari lah orang yang telah menolak ataupun menjatuhkan banyak hujah-hujah golongan Mu'tazilah. Antaranya kalau tuan-tuan boleh tengok, tuan-tuan biasa tengok kitab Aqidatun Najin tak? Aqidatun Najin. Tak silap saya Tuan Guru Dr. Yusri Mazlan ada mengajar dulu. Di mana ya? Di Surau As-Salam. Kan? Surau As-Salam, Jibui. Aqidatun Najin. Dalam Aqidatun Najin. Aqidatun Najin ni syarah kepada kitab Ummul Barahin. Jadi dalam kitab Aqidatun Najin, kitab Jawi kita lah, dinukilkan satu peristiwa perdebatan antara Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan
ayah tirinya, iaitu Abu Ali Al-Jubba'i. Sebenarnya banyaklah dalam kitab-kitab Arab pun disebutlah. Maka satu ketika Imam Abul Hasan Asy'ari bertanya kepada ayah tiri dia, ada 3 orang ni. Dia kata kepada ayah tiri dia, ada 3 orang ni. Seorang ni, dia ni orang yang buat dosa banyak, dan dia mati setelah dia dah dewasa, maknanya telah balik. Telah balik. Maka dia tanya kepada ayah tiri dia ni, orang yang si A ni, dia ni pergi ke mana? Syurga ke neraka? Maka Ali Al-Jubba'i kata mestilah neraka. Sebab apa? Sebab dia buat dosa banyak, maksiat, dia kata. Kemudian Imam Abu Hasan Asy'ari tanya lagi. Kemudian ada si B ni, orang yang kedua ni, dia ni seorang yang taat kepada Allah. Dia ni orang yang buat ibadah kepada Allah SWT. Kemudian dia ni dimatikan oleh Allah SWT setelah dia dah dewasa, dah balik. Maka di manakah tempat dia, syurga ke neraka? Dia tanya kepada ayah tiri dia, Abu Ali Al-Jubba'i. Maka Ali Al-Jubba'i dia kata sudah pastilah ke syurga, dia kata. Dia kata ni soalan kacang ni, dia cakap. Dia tak agak nak kacang. Dia kata ni senang ni, dia kata. Soalan apa? Soalan senang. Kemudian Imam Abu Hasan Asy'ari tanya lagi. Okey. Ada orang yang ketiga ni, orang yang C ni. Dia kata yang C ni, dia ini wafat ataupun dia ni mati sebelum dia balik. Sebelum apa? Sebelum dia balik. Maknanya kalau kita kata biasa orang balik, itu kalau dalam mazhab Syafi'i kita bila? Umur 9 tahun. Permulaan bagi balik dalam mazhab Syafi'i umur 9 tahun, kan? Tu di dalam kitab Safinah ada sebut. Dalam kitab Safinah, tuan-tuan ngajilah. Dalam kitab Safinah, iaitu tamamu 15 sanatan fil dzakari wal unsa wal ihtilamu fil untha li 9 sinin wal haidu lil unsa li 9 sinin. Wal ihtilamu fil dzakari wal unsa li 9 sinin wal haidu li 9 sinin. Okey, maknanya mula seorang itu dikira baligh kalaulah keluar air mani dia selepas 9 tahun. Ini kita kongsi-kongsilah. Maknanya contohlah dia tu keluar, dia tu baligh umur 10 tahun. Maka budak ni dia ni meninggal umurnya 8 tahun contohnya. Sebelum dia baligh lah. Sebelum dia baligh. Maka di manakah tempat dia? Imam Abu Hasan Asy'ari tanya kepada ayah tiri dia. Maka ayah tiri dia pun jawab apa? Ayah tiri dia kata budak tu dia tak masuk neraka, dia tak masuk syurga. Dia duduk mana? Dia duduk RNR. Dia duduk apa? RNR. Antara syurga dan neraka. Dia duduk tengah-tengah. Kalau tuan-tuan baca balik tadi ni, yang kita dah bacakan tadi, dia kata apa? Allahumma salli ala Muhammad. Orang Islam pada perenggan yang kedua tu, orang Islam yang melakukan dosa besar tidak dianggap beriman dan tidak pula kafir, tetapi berada di antara keduanya. Okey, ini dia kata orang yang melakukan dosa besar. Okey, ini dia kata orang yang melakukan dosa besar. Satu lagi yang pendapat mereka ni, golongan Mu'tazilah, dia kata kalau budak tu dia belum baligh, maka dia pun berada di antara kedua-duanya. Berada di antara kedua-duanya. Okey, dia sebenarnya dipanggil dalam istilah pendapat akidah mereka, dipanggil sebagai manzilatun baina manzilatain, iaitu dia duduk di satu tempat di antara dua tempat, syurga dan neraka. Dia kata ada satu tempat untuk orang yang mati sebelum daripada mana? Sebelum daripada balik. Subhanallah. Maknanya syurga pun tak masuk, neraka pun tak masuk. Dia kata tak apalah, kan, daripada masuk neraka baik duduk tengah-tengah RNR. Kan, daripada kena seksa, dia kata. Lepas tu Imam Abu Hasan Asy'ari tanya kepada Ali Al-Jubba'i. Dia tanya kepada Ali Al-Jubba'i, apakah alasan kamu mengatakan budak ini berada di antara syurga dan neraka?
Itu yang tadi tu dikatakan bahawasanya pegangan Mu'tazilah adalah apa dia? Allah wajib buat benda yang baik sahaja. Macam tu. Maknanya apa? Ali Al-Jubai cakap, mungkin kalau Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur dia setelah balik, mungkin dia ini akan melakukan maksiat dan dia akan masuk neraka. Maka sebab Allah Ta'ala ni wajib buat baik sahaja, itu dia, Allah matikan dia sebelum balik. Maka Imam Abu Hasan Asy'ari pun tanya balik pada Abu Ali Al-Jubai, kalau macam tu, yang A tadi itu macam mana? Kenapa Allah tak matikan dia awal sebelum dia balik? Yang A tadi masuk neraka. Itu dia. Maka dia pun terdiam. Ali Al-Jubai terdiam, dan banyak lagi lah hujahan-hujahan itu yang disebutkan dalam kitab-kitab para ulama. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak lagi perdebatan yang panjang di kalangan para ulama yang telah dirakamkan oleh para ulama kita dalam kitab-kitab mereka. Jadi golongan Mu'tazilah ni, pendapat mereka, dia kata antara pendapat mereka menafikan sifat-sifat ma'ani bagi Allah. Ini sifat ma'ani ni apa dia? Sifat ma'ani ni di dalam bab sifat 20 ni tuan-tuan, sifat ma'ani ni dia mula daripada qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. Tujuh ni. Itu tak apalah, nanti kita kalau boleh ada, nanti kalau kita masuk kepada perbahasan sifat 20 ni, kita akan, kalau ada whiteboard ke, sebab saya kalau sifat 20 saya suka tulis supaya orang boleh nampak mana dia punya perangkaan, dia punya ni lah, carta dia. Okey, sebab kalau tak tulis nanti susah nak nampak. Jadi sifat ma'ani ni senang cerita tuan-tuan, dalam bab sifat 20 ni dia ada para ulama bahagi kepada empat. Yang pertama nafsiyah. Yang pertama nafsiyah. Sifat nafsiyah. So, tak apa, nanti kita akan beritahulah apa makna dia semua. Yang kedua salbiyah. Salbiyah. Dia bukan nama orang lah tu. Itu salbiyah tu satu istilah. Satu istilah. Salbiyah. Yang ketiga ma'ani. Yang keempat ma'nawiyah. Yang keempat apa? Ma'nawiyah. Tuan-tuan mengaji di sini dengan Ustaz Sofhan kan? Ustaz Sofhan dah sampai sifat apa dah? Ya? Nak khatam macam mana? Dah sampai habis. Ya, ma'ni ni. Oh ya. Wah. Jadi dengan Ustaz Sofhan, kita terus mengaji sifat 20 lah. Itu dia. Tapi dalam kitab ni saya tak tahu dia jilid ketiga ke jilid kedua masuk sifat 20. Sebab ni dia cerita sejarah dulu ni. Jadi kitab ni dia besar sikit lah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, sifat 20 sebenarnya banyak lagi perbahasan. Asal kepada sifat 20 ni tuan-tuan, asal dia Imam Abu Hasan Asy'ari setelah dia dah kaji kaedah semua, yang akhirnya mula sekali 12 sifat sahaja. Bukan 20 sifat lagi. 12 sifat sahaja. 12 sifat sahaja. Bukan 20 lagi. Setelah dari itu sampai kepada zaman Imam Fakhr Razi, Imam Abu Bakar Al-Baqillani, dan setelah daripada itu dia jadi 13. Mula daripada 12, kemudian 13. Sampai kepada Imam As-Sanusi. Kalau tuan-tuan biasa dengar kitab Ummul Barahin, kitab Ummul Barahin, sampai kepada Imam Sanusi, maka ketika tersebut para ulama kita ni ambil pendapat daripada Imam As-Sanusi, dan juga Imam Sanusi sendiri mengarang kitab-kitab beliau yang mana dijadikan sifat 20. Sifat berapa? Sifat 20. Bagi Maturidiyah dia ada penambahan lain pula, sifat-sifat yang lain bagi Maturidiyah. Yang ini kita cerita tentang Asy'ariyah saja dulu, sebab kena beza juga antara Asy'ariyah dan Maturidi.
Mana pendapat-pendapat yang muktamad dalam Asy'ariyah, mana pendapat-pendapat yang muktamad dalam Maturidi. Itu perbahasan yang panjang lah, cuma tak perlu yang tu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itu sifat 20, mula dengan sifat 12. Jadi ma'ani ini adalah kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai sifatun qa'imatun bidzatihi ta'ala wajabat lahu hukma. Iaitu apa dia? Satu sifat qa'imatun yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Satu sifat yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wajabat lahu hukma, yang padanya ada fungsi-fungsi macam tu. Sifat tu ada fungsi-fungsi yang lain. Dia nanti insya-Allah kita akan masuk, tak apa. Jadi tuan-tuan, mereka ni golongan Mu'tazilah, mereka menafikan sifat ma'ani. Mereka menafikan sifat-sifat ma'ani, tetapi mereka meletakkan sifat ma'nawiyah. Mereka mengisbatkan sifat ma'nawiyah. Itu tak apa. Ini kalau saya cerita ni takut nanti tak faham. Sebab dia tak sampai lagi ke tempat dia. Mereka juga menafikan manusia dapat melihat Allah pada hari kiamat. Mereka nafikan. Sebab apa? Mereka ni terlalu menggunakan akal, sehingga mereka ini mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak boleh dilihat. Kerana apa? Kerana Allah Taala tu bukan jirim. Sebab bagi mereka, kaedah mereka, setiap yang boleh dilihat itu jirim. Boleh faham? Setiap jirim itu boleh dilihat. Jirim ni apa tuan-tuan? Jirim ni senang cerita, dia adalah, kita kata, satu benda yang terdiri daripada partikel-partikel. Daripada atomnya, zarahnya. Macam kita, contohnya kita ni jirim. Kita ni daripada partikel-partikel dalam badan kita, adanya kita punya sel kita, kemudian adanya isi kita, ada darah kita, ada urat kita, ada tulang, ada kulit, ada bulu, ada macam-macam. Itu dipanggil apa? Panggil jirim. Jirim. Allah bukan macam tu. Allah bukan jirim. Jadi bagi mereka, bila Allah ni bukan jirim, maka tak boleh dilihat. Subhanallah. Nah, kalau kita ahlu sunnah wal jamaah, kita kata apa? Kita kata Allah boleh dilihat. Kita kata Allah boleh dilihat. Sebab apa? Sebab yang pertamanya kita kata Allah wujud. Itu yang pertama, sah untuk dilihat. Yang keduanya, Allah SWT dia boleh menjadikan kita melihat dia. Bukan kita yang lihat sendirinya, tetapi dengan kehendak dan izin Allah kita boleh lihat dia. Begitu. Itu yang kedua. Sebab tu Nabi Musa kan nak tengok Allah, dia nak minta tengok Allah. Kemudian dia tak dapat tengok. Kenapa? Kerana dia sendiri dengan kudrat Nabi Musa sendiri tak boleh tengok Allah. Tapi kalau Allah yang menjadikan dia boleh tengok, maka dia boleh tengok. Itu kena faham. Itu beza tu. Itu panjanglah. Okey. Antaranya lagi apa dia? Kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita kata Allah Subhanahu Wa Taala kita boleh lihat dia dalam keadaan, kita lihat dia tu dalam keadaan dia bukan jirim, bukan jisim, bukan berarah, bukan bertempat, bukan bermasa dan sebagainya. Serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berkuasa untuk melakukan apa sahaja yang dia kehendaki atas perkara-perkara yang harus, gitu. Kalau perkara mustahil, memang bukan di bawah kerjaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita kata bahawasanya seperti dalam Quran lah kan, ila rabbiha nadhirah tu kan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah kan, wujuhu yawma idzin,
Wajah-wajah mereka ni, ahli syurga ni, pada hari tersebut bercahaya-cahaya. Wajah-wajah ahli syurga ni. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhan mereka melihat. Itu dia. Ya, jadi perkara harus. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, golongan Mu'tazilah dia kata tak boleh. Tuhan bukan jirim, mana boleh tengok. Itu dia. Tuhan bukan jirim, tak boleh tengok Tuhan. Dia kata. Itu golongan Mu'tazilah. Dan perbahasan tentang ru'yah tu, tentang melihat Tuhan ini panjanglah perbahasannya. Nanti kita akan masuk insya-Allah. Mereka juga menafikan manusia, okey. Dan mereka kata perbuatan manusia sama ada yang baik ataupun yang buruk bukan ciptaan Allah. Ini dia. Ini golongan Mu'tazilah. Ini perbahasan dia yang berkaitan dengan qada dan qadar, ataupun yang berkaitan dengan qada dan qadar. Yang terjadinya masalah Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah ni adalah dalam masalah qada dan qadar. Itu perkara yang kita kata paling asas sekali dalam kesilapan-kesilapan mereka. Sebab tu para ulama kita ni tak bagi untuk kita ni terlalu mengkaji sangat berkaitan dengan qada dan qadar ni. Cukup kita kata secara umum bahawasanya semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan kita kenalah berusaha. Selesai kat situ. Cukup kita kata yang tu. Kadang-kadang mereka ini bila terlalu kaji, akhirnya kadang-kadang boleh jadi Mu'tazilah, kadang-kadang boleh jadi Qadariyah ataupun Jabariyah. Itu yang masalah. Tak salah pun nak kaji, tapi kena ada guru yang betul lah. Macam saya pernah cakap sebelum ni, ada keluar dalam TV kan, keluar dalam TV, dalam Tanyalah Ustaz. Itu dia. Dan ini memang kami dah buat aduan lah. Dalam Tanyalah Ustaz, satu orang ni Masya Allah, orang tanya dengan dia berkaitan dengan takdir. Dia kata apa? Dia kata kalaulah Allah Ta'ala tentukan seorang itu mati pada hari Isnin contohnya, kemudian dia pergi ambil pisau, dia pergi godok diri dia, maknanya dia pergi bunuh diri dia contohnya, pada hari Ahad, maka matilah dia kata. Boleh faham? Dia kata Allah takdirkan dia mati hari Isnin, tapi disebabkan dia pergi cucuk diri dia, matilah hari Ahad. Subhanallah. Itu dia. Dalam TV3 tuan yang dimuliakan Allah, dalam Tanyalah Ustaz. Dan benda tu memang ada. Memang ada. Saya tak mau beritahu lah siapa kan. Mudah-mudahan dia bertaubat lah, sebab ada ustaz-ustaz yang jumpa dia balik. Tak apa. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini akidah-akidah yang bahaya ni. Akidah-akidah yang bahaya. Maka tuan-tuan, mereka kata bahawasanya perbuatan manusia sama ada yang baik ataupun yang buruk ni bukan ciptaan Allah. Itu golongan Mu'tazilah. Baik pun bukan, buruk pun bukan. Bukanlah Allah SWT yang menciptakan af'alul ibad. Dia panggil perbuatan manusia ni bukan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun semuanya itu bukanlah dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu golongan Mu'tazilah. Dia ada pula perbahasan Mu'tazilah Qadariyah, dia ada Mu'tazilah sahaja, tapi tak apalah. Orang Islam yang melakukan dosa besar tidak dianggap beriman dan tidak pula kafir, tetapi berada di antara kedua-duanya. Itu dia. Orang Islam yang buat dosa besar tidak dianggap beriman dan tidak pula kafir, tetapi berada di antara kedua-duanya. Ini salah satu daripada pegangan Mu'tazilah. Satu pegangan lagi memang kata masuk neraka, satu lagi pegangan dia kata duduk RNR juga. Duduk apa? Duduk RNR juga. Sebab apa? Sebab dia kata Tuhan wajib buat baik. Maknanya kalau orang ni dia buat maksiat, nanti dah sampai nanti ke akhirat nanti, Tuhan akan letak dia RNR. Gitu. Tak rasa syurga, tak rasa neraka. Sebab apa? Sebab Tuhan wajib buat baik. Itu dia. Mereka kekal di dalam neraka. Mereka kekal di dalam neraka, tetapi tidak diazab sebagaimana orang musyrik. Ada juga yang mengatakan mereka masuk neraka tetapi tidak diazab. Maknanya tak rasa apa-apa. Tak rasa panas ke apa ke, duduk je macam tu. Macam itulah. Tidak diazab sebagaimana orang musyrik. Allah wajib memilih yang lebih baik untuk hambanya. Ini dia punya kaedah dia, apa dia? Kaedah solah wal aslah. Apa makna solah? Solah tu baik, aslah lebih baik.
Maknanya kalau ada dua yang kita kata dua pilihan, Allah Ta'ala akan bagi yang lebih baik kepada hamba. Itu maknanya. Boleh faham? Itu makna solah wal aslah, baik dan lebih baik. Maknanya Allah Ta'ala wajib bagi yang lebih baik kepada hamba dia. Itu dia. Allah Ta'ala wajib buat yang baik sahaja. Ini yang kita kata golongan Mu'tazilah ini, mereka telah menyatakan bahawasanya Allah SWT itu seolah-olah ternafi sifat iradah, ternafi sifat berkehendak bagi Allah, ternafi sifat qudrah bagi Allah SWT dan sebagainya. Ini banyaklah. Maknanya apa? Maknanya kalau kita kata berkaitan dengan Allah SWT ni tak takdirkan dan sebagainya ni, dengan makna seolah-olah Allah SWT ini tidak mengetahui apakah takdir makhluknya. Dan Allah SWT tidak berkuasa mutlak untuk menentukan makhluk dia. Begitu. Allah SWT tidak berkuasa mutlak. Itu dia. Untuk menentukan makhluk dia. Itu dia. Antara pemimpin mereka ialah Wasil bin Atha Al-Ghazal, seorang daripada murid Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ni seorang wali Allah besar. Dia seorang tabi'in. Jadi Hasan Al-Basri ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dia seorang wali Allah besar, tapi anak murid dia Wasil bin Atha, iaitu apa? Pemimpin daripada golongan Mu'tazilah. Hasan Al-Basri ni bukan Mu'tazilah, bukan Mu'tazilah. Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Wasil bin Atha ni tuan-tuan, kalau kita nak cerita tentang Wasil bin Atha ni, Wasil bin Atha ni dia telah mengislamkan hampir 2000 orang. Mengislamkan hampir 2000 orang. Tapi mengislamkan dengan cara memu'tazilahkan mereka. Bukan maknanya masuk Islam betul lah. Masuk Islam ni Islam versi Mu'tazilah macam tu. Dikatakan dia ni seorang pendakwah hebat lah, Wasil bin Atha ni. Dia pendakwah hebat. Dia seru orang masuk Islam. Dia seru orang masuk Islam, tetapi Islam yang orang masuk ni bukanlah Islam yang sebenar. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit sebanyak tentang Mu'tazilah. Itu dia. Kemudian Al-Qadariyah. Panjang juga ni Al-Qadariyah ni. Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ni ada tak Mu'tazilah? Itu dia. Hari ni ada tak Mu'tazilah? Ada. Kata para ulama ada. Mu'tazilah moden ada. Seperti yang dikarang oleh disebutkan oleh Tuan Guru Zulkifli, Pondok Baitul Qura Melaka, dalam kitabnya, dalam buku karangannya, Ancaman Liberalisme Moden Zaman Ini. Sebenarnya menerangkan golongan Mu'tazilah moden ni sangatlah banyak. Yang banyak yang menafikan takdir Allah dan sebagainya, banyaklah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sebab itulah kita kena mengaji akidah. Kita kena mengaji akidah. Akidah asas kita ni sifat 20 lah. Sifat 20. Dan kita perbahasan tentang qada dan qadar, itu semua kita kena mengaji lebih sedikit supaya kita faham betul-betul, supaya kita ini tak terjadi, tak termasuk dalam golongan Mu'tazilah dan Qadariyah, tapi dengan guru yang betul lah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, Ustaz Sofhan, Tuan Guru Sofhan Halim mengajar tuan-tuan ni, masya-Allah lah, itu salah seorang daripada orang yang hebat dalam bidang akidah di Negeri Sembilan. Jadi masya-Allah. Jadi tuan-tuan semua dapat mengaji dalam bab akidah dengan beliau tu, masya-Allah. Saya mula mengaji bab akidah pun dengan beliau. Saya mula mengaji bab akidah pun dengan beliau. Itu dia. Jadi tuan-tuan boleh kata ramai orang-orang ustaz-ustaz di Negeri Sembilan ni dan mengaji, mula banyakkan mengaji akidah tu dengan Ustaz Sofhan dan juga Syekh Rauf, dua orang ni. Kebanyakannya. Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kita kata pecahan-pecahan. Sebenarnya banyak lagi pecahan ya. Sebenarnya banyak lagi pecahan. Cuma dalam ni dia tulis sedikit sahajalah. Pecahan Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah. Dia tulis yang ni je. Sebenarnya ada lebih kurang, kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Farqu Bainal Firaq, sangat-sangat banyak. Tapi yang masyhurnya yang bisa kita dengar apa dia? 72 golongan. 72 golongan. Sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluhum finnar illa wahidah, kan? Nabi SAW beritahu illa firqatan wahidah. Nabi SAW beritahu akan berpecah umatku
kepada 73 golongan, satu golongan masuk syurga, 72 golongan masuk neraka. Itu dia. 72 golongan masuk neraka. Kemudian ditanya oleh sahabat lah, siapakah satu golongan tu? Banyaklah riwayat dia, antaranya al-jamaah, yang masyhurnya al-jamaah, iaitu apa? Kalau hari ni kita dengar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dia. Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau dinyatakan dalam kitab-kitab para ulama, antaranya dalam kitab Allahumma salli ala Muhammad, dalam kitab Tabyin Kadhibil Muftari, dinyatakan apabila dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang dikehendaki dengan makna Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Apa ni? Kan? Asy'ariyah, Maturidiyah, sifat 20 inilah yang kita mengaji tu. Itu dia. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab title Ahlus Sunnah wal Jamaah ni tuan-tuan, ramai orang nak. Syiah pun nak. Wahabi pun nak. Semua nak. Yang menjisimkan Allah ada tangan, ada kaki, Allah duduk di langit pun dia kata kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia kata. Yang mengkafirkan Sayyidatina Aisyah yang golongan Syiah dan sebagainya, dia kata kami pun Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dia. Jadi semua nak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tu kita kena tengok balik dalam perbahasan hadis dan juga ayat Quran. Panjanglah perbahasannya. Berkaitan dengan jamaah tu sendiri. Apakah ta'rifan jamaah tu sendiri? Itu memerlukan perbahasan yang panjang. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, maka kita ikut kepada al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi mudah-mudahan Allah SWT thabbit aqdamana wa qulubana ala dinihi wa ala ta'atihi. Moga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita, menetapkan kaki-kaki kita di atas jalanan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Sehinggalah ke akhir kehidupan, hujung kehidupan kita dengan akidah yang benar, dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Nanti insya-Allah kita akan sambung lagi lah ya. Qadariyah, kemudian dia akan masuk lagi bab-bab yang lain insya-Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yanzuruna al-kitaba nadratan wahidah wa yahfazuna ma fihi yafhamuna bihi wa ya'maluna bihi wa yuballighuna bihi. Allahumma rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazain rahmatika wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.